Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sufia binti Qabil dan bersama dengan dua lagi ahli kumpulan saya iaitu Syazan Nur Amani binti Muhammad Asri dan Muhammad Fajrul Izzat bin Arba'in, yang mana kami akan membentangkan tentang pengaplikasian model Azure dalam pembangunan media video. Okey, jadi kami telah bersetuju untuk memilih video ahli kumpulan kami iaitu Fajrul Izzat yang bertajuk Masakan Rimba. Ini adalah kerana video beliau mendapat penilaian yang terbaik di antara video-video ahli yang lain. Jadi analisis juga mendapati bahawa video ini mempunyai keberkesanan yang paling tinggi dari aspek kandungan visual dan audio berbanding dengan video ahli-ahli yang lain. Okey. Kita terus kepada pengenalan model Azure. Okey, yang pertama, model Azure dia menumpukan kepada pembelajaran dan elemen yang wujud di dalam kelas seperti guru, pelajar, kurikulum dan kemudahan. Jadi pemilihan model Azure adalah bertepatan dengan struktur garis panduan MPU yang berhasrat untuk melahirkan graduan yang holistik, menghayati nilai-nilai patriotism dan jati diri, beracuankan Malaysia serta menguasai kemahiran insaniah ke arah memenuhi keboleh pasaran kerja. Okey, model Azure terdapat 6 langkah. Terdapat 6 langkah utama di dalam model Azure yang digambarkan di dalam rajah pertama. Langkah pertama iaitu A, iaitu Analyze Learners, iaitu analisis murid. Yang kedua S, State Objective, iaitu nyatakan objektif. Yang ketiga S, Select Media and Materials, iaitu pemilihan media dan bahan. Yang kedua, yang keempat iaitu U iaitu Utilize Media and Material, iaitu penggunaan media dan bahan. Yang kelima iaitu R, Require Learner Participation, iaitu penglibatan murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir sekali iaitu Evaluation or review, penilaian ataupun semak semula bahan. Okey, jadi ini adalah 6 langkah model Azure. Kita pergi kepada pengaplikasian model Azure di dalam video. Yang pertama, analisis murid, iaitu analisis. Yang pertama, analisis learner. Okey, jadi analisis ni merupakan peringkat yang melibatkan beberapa proses penentuan serta untuk mengenal pasti masalah yang ingin diselesaikan, iaitu kita ingin mengenal pasti apa masalah pelajar tersebut. Jadi apabila kita kenal pasti masalah pelajar-pelajar, jadi kita dapat selesaikan masalah mereka. Jadi proses analisis ni boleh dijalankan bagi mencari apakah punca, apakah faktor, apakah sebab yang berkaitan, yang menyebabkan masalah ini. Jadi apabila kita tahu punca dia yang berkaitan, jadi masalah ini dapat diselesaikan. Jadi analisis ini melibatkan kepada proses mengenal pasti masalah, penyelesaian masalah dan analisis masalah. Okey, analisis sikit. Yang pertama iaitu mengenal pasti masalah. Masalah dia, murid tiada kemahiran dalam memasak masakan rimba. Murid ni tak ada kemahiran langsung dalam memasak masakan rimba. Jadi penyelesaian masalah dia, kita menggunakan video masakan rimba ini sebagai medium penyampaian. Jadi apabila kita pertontonkan video masakan rimba ini kepada pelajar yang tidak mempunyai kemahiran, jadi ia dapat menyelesaikan masalah mereka. Kita pergi kepada yang kedua iaitu S, State Objective, nyatakan objektif. Jadi apakah objektif yang hendak kita capai dengan video ini dipertontonkan? Okey, apakah objektifnya? Okey, di sini saya nyatakan 3 objektif ya. Objektif yang pertama, ia dapat memberikan pengalaman dan pendedahan baru kepada murid-murid. Jadi apabila murid-murid itu tidak pernah ada sebarang pengalaman, tidak ada sebarang pengalaman tentang ilmu, tentang ikhtiar hidup,
Jadi apabila kita pertontonkan kepada mereka video masakan rimba ini, jadi mereka akan dapat pengalaman yang baru, mereka akan dapat pendedahan yang baru tentang ilmu ikhtiar hidup. Okey, yang kedua, ia dapat menguatkan lagi kefahaman murid tentang ilmu ikhtiar hidup seperti masakan rimba ini. Okey, kalau sebelum ni mereka hanya tengok, mereka hanya dengar. Jadi mereka hanya dengar daripada mulut guru. Guru hanya sampaikan apa itu masakan rimba, apa itu ilmu ikhtiar hidup. Jadi untuk kita menguatkan lagi kefahaman murid-murid, kita pertontonkan, kita menggunakan bahan media seperti video masakan rimba ini untuk dipertontonkan bagi menguatkan lagi kefahaman murid-murid tersebut terhadap video tersebut, terhadap apa itu masakan rimba. Yang terakhir sekali, ia dapat memastikan murid menguasai sekurang-kurangnya 3 kemahiran asas dalam ikhtiar hidup. Okey, ini adalah antara objektif yang hendak dicapai. Baiklah, bagi langkah model Azure yang ketiga, select method, media and materials, iaitu memilih kaedah, media dan bahan. Pembuatan video perlulah bersesuaian dengan tahap kebolehan murid serta objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Seterusnya dari segi media pula, iaitu platform untuk menayangkan video seperti YouTube. Seterusnya, pemilihan muzik latar dan grafik juga perlu bagi menghasilkan video yang lebih menarik. Dan antara pemilihan kaedah ialah tunjuk cara, pembentangan, penerangan, soal jawab dan sebagainya. Selain itu, teknik variasi rakaman juga dapat merangsang fokus murid-murid. Dan jalan cerita yang tersusun juga dapat memudahkan murid-murid untuk memahami intipati video yang dirakam. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada pemilihan bahan. Okay, maksudnya pemilihan bahan ni juga penting tau. Contoh seperti tema dan konsep penyediaan masakan rimba agar video tu tidak lari dari objektif asal. Maksudnya tema tu perlu agar kita dapat menyampaikan sesuatu intipati daripada video tu dan pendengar dapat memahami video tersebut. Dan pemilihan bahan juga perlu bersesuaian dengan tema yang dipilih, seperti bahan yang diperlukan untuk masakan rimba serta alatan rakaman yang bersesuaian. Model Azure yang keempat, utilize media and materials. Itu gunakan media dan bahan. Untuk langkah gunakan media dan bahan, kita perlu menyemak alatan dan bahan dengan memastikan setiap alatan dan bahan berada dalam keadaan yang baik sebelum rakaman dilakukan. Jadi semakan ni dapat mencegah daripada alatan atau bahan yang rosak digunakan semasa rakaman. Contohnya kamera rosak, mikrofon rosak serta bahan tidak cukup. Jadi semakan ni dapat mengelakkan semua perkara itu berlaku dan melancarkan lagi proses rakaman. Setelah menyemak alatan dan bahan tadi, kita akan pergi ke tapak penggambaran, iaitu bagi memeriksa tapak penggambaran sama ada mengikut kesesuaian rakaman ataupun tidak. Jadi tapak penggambaran tu bersesuai dengan tema yang kita pilih. Sebagai contoh, tema masakan rimba. Jadi tapak penggambaran tu perlulah lokasinya di hutan. Dan alatan dan bahan rakaman perlu disediakan seperti menyusun kamera dan pencahayaan pada kedudukan yang sesuai untuk rakaman. Dan apabila selesai penyediaan bahan dan alatan, kita akan bersedia untuk rakaman.
Jadi rakaman tu perlu dirakam mengikut storyboard dan skrip yang telah dihasilkan agar tidak lari dari idea asal serta tujuan penghasilan video. Seterusnya, untuk suntingan, kita perlu menyunting setiap rakaman untuk melihat permasalahan yang wujud agar dapat mencegah permasalahan tersebut yang menyebabkan video yang dihasilkan tu tidak berkualiti. Seterusnya, menggabungkan setiap rakaman menjadi sebuah video yang lengkap. Okey, baiklah. Kita pergi pula pada langkah seterusnya iaitu tindak balas pelajar iaitu R, Require Learner and Participation. Baiklah, kita tengok pada tindak balas pelajar. Yang pertama iaitu guru perlu memastikan objektif tercapai. Baiklah, melalui video tersebut, pelbagai objektif pembelajaran boleh dicapai. Jadi kita sebagai guru ni perlulah memastikan sama ada video tersebut tercapai objektif pembelajaran yang ingin disampaikan pada hari itu. Sebagai contohnya, apabila dia ingin menyampaikan pembelajaran mengenai ikhtiar hidup masyarakat rimba, maka dia perlu memastikan video berkenaan tentang itu adalah mencapai objektif ikhtiar hidup. Seperti mana yang kita dapat lihat daripada video masyarakat rimba saya tersebut. Situ menunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk untuk membuat masakan rimba, seperti mana pada mulanya perlu mencari kayu api hingga kepada membakar ayam. Okey. Itu dalam langkah pertama. Dan kedua dia ialah mempelbagaikan aktiviti dalam PDP. Okey. Dalam mempelbagaikan aktiviti dalam PDP ini adalah bermaksud setiap video tu bukanlah hanya bergantung kepada video semata-mata, tapi guru ni juga perlu mempelbagaikan lagi aktiviti dalam pembelajaran tersebut. Bukan seperti quizzes ataupun word lab, ataupun boleh melakukan soal jawab. Begitulah aktiviti dalam PDP. Yang ketiga ialah guru hendaklah sentiasa memberi pengukuhan. Okey, pengukuhan ni adalah sesuatu yang penting untuk guru dan juga pelajar. Okey. Bagi guru, pengukuhan ni adalah satu perkara yang dapat kita menilai tahap kefahaman pelajar mengenai proses PDP pada hari itu. Adakah murid faham ataupun tidak pembelajaran yang diajar? Adakah objektif tercapai? Adalah semua daripada pengukuhan. Okey. Bagi pelajar pula, pengukuhan ni adalah suatu aktiviti yang dapat memberi mereka satu kefahaman yang lebih ataupun satu peringatan yang akan kekal dalam masa jangka yang lama dalam fikiran pelajar. Jadi pengukuhan ni sangat penting. Dan yang ketiga ialah guru ni perlulah berpengalaman terhadap video. Maksudnya guru ni mempunyai pengalaman sama seperti dalam video ataupun sekurang-kurangnya sama. Contohnya masakan rimba. Guru tu sekurang-kurangnya guru tu pernah melakukan masakan rimba ataupun memang pernah menghadiri unit beruniform dalam perkhemahan dalam melakukan masakan rimba. Hal ini adalah satu benda pengalaman yang boleh diceritakan pada para pelajar untuk memberikan mereka kefahaman yang lebih. Okey, seterusnya kita pergi kepada menilai dan menyemak semula bahan, iaitu E, evaluate and revise. Okey. Dapat dilihat daripada slide ini, penilaian mengenai video ni telah dilakukan menggunakan Google Form. Okey. Penilaian pertama adalah adakah objektif tercapai melalui video ni, iaitu objektif menerangkan tentang masakan rimba. Okay. Dapat dilihat daripada carta graf itu, carta graf yang daripada Google Form. Okey, ramai yang menyatakan bahawa ramai yang setuju dan sangat setuju menyatakan bahawa objektif masakan rimba itu tercapai untuk diterangkan kepada murid-murid. Kemudian kita tengok kepada adakah sesuai untuk PDP. Dan kita lihat daripada carta tu, kebanyakannya setuju dan juga sangat setuju mengenai kesesuaian video tersebut untuk PDP. Iaitu jadinya video ini boleh digunakan untuk pembelajaran dan pengajaran guru-guru. Jadi yang penilaian ketiga adalah suntikan video
tersebut adalah baik atau dan menarik. Jadi kita tengok kepada daripada carta tersebut, ramai responden menyatakan bahawa video tersebut disunting dengan baik dan menarik. Okey. Jadi video ini merupakan satu video yang berkualiti tetapi bukanlah sangat berkualiti. Tapi boleh digunakan dan boleh menarik minat pelajar-pelajar tersebut mengenai masakan rimba. Jadi impak dia terhadap PDP ialah, pertama adalah lancar. Lancar itu maksud video ini dia akan memberikan kelancaran dalam proses PDP kepada guru untuk proses penerangan ataupun pembelajaran pada hari itu. Okey. Jadi guru-guru ni akan lebih senang memberikan penjelasan kepada murid-murid mengenai masakan rimba melalui video tersebut. Kedua dia adalah minat. Okey, minat tersebut adalah video ini dapat memupuk minat murid-murid untuk melakukan masakan rimba walaupun tidak diarahkan. Ini kerana murid ni dia melihat video tersebut dengan pelbagai animasi, grafik dan juga kaedah kaedah rakaman yang begitu menarik. Mereka ni minat untuk melakukan perkara tersebut. Kemudian berfikir. Daripada video ni kita dapat lihat murid-murid ni, video ni dapat merangsang pemikiran murid-murid untuk terus berfikir bagaimana untuk menyalakan api, bagaimanakah untuk mencari kayu api. Murid-murid ni akan berfikir, adakah ada cara lain untuk menyalakan api. Jadi mereka ni akan mencari lagi. Cari dan terus berfikir. Yang terakhir ialah sistematik, iaitu pencapaian PDP lebih tersusun dan sistematik. Betul. Melalui kaedah video ini, proses PDP itu lebih terancang kerana tidak memakan banyak masa untuk menjelaskan kepada murid-murid mengenai masakan rimba. Jadi, guru itu tidak perlu memakan masa untuk aktiviti lain bagi penerangan. Tapi melalui video ni saja guru dapat menyingkatkan lagi masa dan lebih tersusun cara penyampaian pembelajaran pada hari itu. Itu saja daripada kumpulan kami. Yang buruknya datang daripada saya dan yang baik itu datang daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih.